Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.38 Mac 2020, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Waris dan media bersedia ikuti perbicaraan suspek tragedi MH17 di Belanda esok. Juga lelaki dibunuh dan disimet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini genap 6 tahun kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370, sebarang usaha pencarian semula pesawat berkenaan yang lenyap dari radar pada 8 Mac 2014 dan dipercayai terhempas di Lautan Hindi perlu berdasarkan kepada petunjuk baru yang boleh dipercayai. Ini kerana menurut pakar penerbangan dari Universiti Kuala Lumpur UniKL, Profesor Dr. Muhammad Haridun Muhammad Sufian, usaha terbabit tidak dapat diteruskan berikutan masih belum wujud petunjuk. Tambah beliau, perancangan yang dibuat tidak boleh berkait dengan sentimen serta harapan palsu sehingga mendatangkan perasaan tidak puas hati terhadap waris. Profesor Dr. Muhammad Hamidun mengulas berhubung ura-ura yang timbul pada awal tahun ini mengenai usaha pencarian yang dihentikan itu akan disambung semula beberapa bulan lagi. Sementara itu, penyiasat penerbangan Kapten Bersara Abdul Rahmat Omar Tun Muhammad Hanif berkata, keputusan Kementerian Pengangkutan untuk tidak meneruskan usaha pencarian tanpa bukti baru adalah tepat. Beliau yang juga bekas pegawai penyiasat Tentera Udara di Raja Malaysia turut mencadangkan agar Kementerian Luar bekerjasama dengan rakan-rakannya di Madagaskar, Pulau Reunion dan beberapa negara barat daya Afrika dalam usaha mendapatkan bukti. Kerajaan di negara terlibat boleh mengeluarkan notis memberitahu pihak berkuasa tempatan masing-masing di kawasan pantai sekiranya mereka menjumpai sebarang benda yang mungkin dikaitkan dengan pesawat malang itu. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang dan anak kapal hilang daripada radar 6 tahun lalu ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China. Ratusan ahli keluarga mangsa pesawat Malaysia Airlines MH17 dan wartawan sudah mendaftar untuk menghadiri perbicaraan yang ditunggu-tunggu. Dan dengan kawalan keselamatan ketat di Mahkamah Daerah The Hague di Kompleks Kehakiman Schiphol di Amsterdam, Belanda bermula esok. Persoalan sama ada 4 tertuduh akan hadir di mahkamah atau hanya diwakili peguam atau mereka akan dibicarakan tanpa kehadiran hanya akan diketahui sebaik sahaja perbicaraan bermula. Butiran penuh bersama wartawan Berita Harian Ahmad Johari Muhammad Ali. Perbicaraan kes tembak jatuh pesawat MH17 milik penerbangan Malaysia akan bermula esok dan akan didengar oleh 3 orang hakim serta 2 hakim simpanan. Perbicaraan di bawah bidang kuasa Mahkamah Distrik di Hague, iaitu Mahkamah Rendah itu, akan dijalankan di Kompleks Kehakiman Schiphol di Amsterdam. 3 hakim terbabit ialah Herman Steenhuis, Dagmar Kosters dan Helen Kosters-Falkens. Manakala pendakwa raya pula akan diwakili oleh Fred Westerberg. 3 tertuduh yang akan menghadapi tuduhan dalam kes itu ialah Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov dan Leonid Kravchenko. Difahamkan hanya seorang daripada 4 tertuduh itu yang akan diwakili oleh peguam daripada Belanda. Manakala 3 lagi tidak akan diwakili. Bagaimanapun, dijangka keempat-empat tertuduh itu tidak akan hadir pada prosiding kali ini dan mereka akan dibicarakan in absentia, itu tanpa kehadiran mereka di mahkamah. Dalam prosiding itu juga, keluarga dan waris boleh mengemukakan tuntutan bagi mendapatkan pampasan berikutan daripada insiden malang ini. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir ke mahkamah, mereka boleh memfailkan tuntutan melalui pernyataan bertulis yang akan dikemukakan kepada mahkamah. Manakala keluarga dan waris yang hadir di mahkamah boleh memohon untuk membacakan kenyataan mereka dalam prosiding terbabit.
Kebiasaannya mengikut sistem undang-undang di Belanda, kenyataan mereka hanya akan dibaca selepas mahkamah selesai mendengar merit kes terbabit. Bagaimanapun semua itu atas budi bicara mahkamah, sama ada mereka boleh didengar sebelum prosedur bermula. Sekian laporan Ahmad Johari Muhammad Ali dari Amsterdam untuk TV3. Polis menemui mayat seorang lelaki di dalam tong simpanan air yang disimen di Kepala Batas Alustar. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad berkata, mangsa berusia 34 tahun dipercayai dibunuh oleh adik lelakinya. Tong air terbabit ditemui di tepi rumah mangsa di Kampung Padang Hassan pada jam 7 pagi tadi. Mayat Muhammad Hasnur Niza Khairul Anwar ditemui susulan penahanan suspek yang sedang tidur di rumah berkenaan. SAC Sapi berkata siasatan awal mendapati suspek menceritakan apa yang berlaku kepada seorang lagi abangnya. Abang mangsa kemudian menghubungi polis untuk memaklumkan kejadian. Mangsa dipercayai dibunuh pada petang Jumaat lalu. Motif kejadian masih dalam siasatan, namun ia mungkin disebabkan mangsa sering memakai baju yang diberi oleh teman wanita suspek menyebabkan suspek birang. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat mangsa berserta tong dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki nyaris maut apabila kereta dipandunya terbakar selepas dirempuh dari belakang oleh sebuah kereta. Kemalangan berlaku di kilometer 264.3 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara jam 6.30 pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kejadian dipercayai berlaku selepas pemandu yang merempuh kenderaan mangsa terlelap seketika. Rempuhan kuat menyebabkan kenderaan mangsa berpusing 2 kali sebelum terbakar. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2 bergegas ke lokasi. Mereka mengambil masa 10 minit untuk memadamkan kebakaran. 80% kenderaan mangsa terbakar. Mangsa berusia 44 tahun dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut, manakala seorang lagi pemandu tidak mengalami kecederaan. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Melaka kekal dengan pendirian untuk menyokong siapa sahaja dalam kalangan ADUN yang akan dilantik sebagai Ketua Menteri esok. Timbalan Ketua Bersatu Negeri Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin berkata parti itu tetap konsisten dengan keputusan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Menurut Datuk Rafiq lagi, rakyat di negeri berkenaan mahu kemelut politik dihentikan segera dan tidak berpanjangan. Selain itu, tumpuan kerajaan baru itu harus menyelesaikan isu berkaitan pembangunan ekonomi rakyat serta penyelesaian jangka pendek, sederhana dan panjang bagi menangani krisis air yang menjejaskan kehidupan rakyat. Rakyat juga mahu isu kesihatan termasuk langkah pencegahan penularan COVID-19, kebajikan dan pendidikan rakyat diberikan tumpuan utama. Sehubungan itu, beliau yang juga aduan payah rumput berharap semua ahli dan penyokong parti serta rakyat dapat bertenang dan menaruh sepenuh keyakinan terhadap pentadbiran kerajaan baru itu kelak. Bersatu Melaka juga komited ke arah memperkukuhkan gabungan politik baru Perikatan Nasional yang menggabungkan Barisan Nasional PAS Bersatu seperti dipersetujui bersama kepimpinan tertinggi parti bagi membentuk kerajaan persekutuan. Majlis penggunaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan tak setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka ke-12 dijadual diadakan kira-kira jam 3.30 petang esok. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 4 maut dalam runtuhan sebuah hotel yang dijadikan pusat kuarantin COVID-19 di Guangzhou, China. Terbaru, Kementerian Pengurusan Kecemasan China berkata pasukan mencari dan menyelamat juga telah membawa keluar 38 daripada 71 orang yang terperangkap di bawah runtuhan. 5 daripada mereka berada dalam keadaan kritikal. Kejadian berlaku jam 7.30 malam tadi waktu tempatan. Operasi mencari dan menyelamat disertai 800 anggota bomba dengan bantuan kira-kira 200 penduduk tempatan. Beberapa wakil dari Beijing turut dikejarkan ke lokasi untuk membantu operasi berkenaan. Hotel terbabit dibuka 2 tahun lalu dan baru-baru ini dijadikan pusat kuarantin untuk menempatkan individu yang mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Punca kejadian sedang disiasat.
Lebih 15 juta penduduk di utara Itali terpaksa menjalani perintah kuarantin apabila kerajaan melaksanakan langkah drastik itu bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Perdana Menteri Giuseppe Conte berkata beliau telah menandatangani perintah untuk menghadkan pergerakan keluar masuk ke kawasan besar termasuk Venice dan Milan untuk tempoh hampir sebulan. Laporan media terdahulu menyebut orang ramai tidak dibenar masuk atau keluar dari Lombardi yang menempatkan 10 juta penduduk, selain Parma dan Rimini sehingga 3 April nanti. Muzium, kelab malam, gimnasium dan kasino di kawasan-kawasan terbabit juga diarahkan tutup. Negara dengan 60 juta penduduk itu telah merekodkan 233 kematian dan lebih 5,800 jangkitan dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Seorang peserta yang menghadiri Perhimpunan Pemimpin Kanan Parti Konservatif Amerika Syarikat diuji positif COVID-19. Majlis turut dihadiri Presiden Donald Trump dan Naib Presiden Mike Pence. Persidangan bertindak politik konservatif CPAC adalah antara perhimpunan terbesar yang disertai ahli politik dari golongan itu dan seiring menarik kehadiran ribuan peserta. Persidangan di Washington pada 26 hingga 29 Februari itu turut dihadiri beberapa anggota kabinet dan pegawai kanan White House. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Hospital New Jersey yang menjalankan ujian ke atas individu terbabit telah mengesahkan beliau dijangkiti COVID-19. Individu itu kini dikuarantin di Pusat Perubatan New Jersey. Pesakit bagaimanapun tidak mempunyai sebarang kontak rapat dengan Presiden atau Naib Presiden dan tidak menghadiri acara di Dewan Utama. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan nyata berbangga dengan 2 gangsa yang dicapainya di kejuaraan basikal trek dunia di Berlin minggu lalu. Jago trek negara Azizul Hasni Awang tidak menganggap ia sebagai kegagalan. Sebaliknya peluang terbaik untuk menilai prestasi menjulang Sukan Olimpik Tokyo Julai depan. Apa yang dicapai di Berlin membolehkannya lebih mengenali dan mendalami teknik lawan yang mampu menggugat peluangnya meraih pingat di Tokyo. Selain mengetahui tahap kemampuan dirinya yang semakin menghampiri tahap terbaik. Azizul Hasni Awang dan pasukan basikal trek negara tiba di tanah air semalam. Pelumba yang diberi julukan The Pocket Rocketman itu melihat pencapaian 2 pingat gangsa dalam acara kelirin dan pecut di kejohanan trek dunia Berlin tetap satu kelebihan buatnya. Dengan prestasinya terencat gara-gara kemenangan di siri Piala Dunia di Brisbane sebelum ini, beliau lebih risau gagal meraih pingat ketika beraksi di Berlin. Namun Azizul Hasni mengetepikan segala alasan dengan kayuhan mantap dalam acara kelirin dan kemudiannya memperbaharui rekod pecut 200 meter Asia dengan 9.548 saat untuk meraih gangsa acara pecut. Jawapan mudah diberikan Azizul Hasni mengapa dia berbangga dengan pencapaian itu adalah lebih kepada faktor strategi menjelang Sukan Olimpik. Saya jadi top seeding, biasanya saya akan dihimpit, akan diblok, akan dikepung dan sebagainya. Jadi taktik perlombaan jadi berubah sebab orang follow kita, jadi kita tak ada flexibility dalam taktik perlombaan tu lah. Jadi beliau akan tetap fokus kepada kedua-dua acara yang disertainya di Olimpik Tokyo selepas melayakkan diri susulan kejayaan di kejuaraan dunia. Walaupun sebelum ini fokusnya hanya tertumpu kepada acara kelirin kerana dijangka memberi pingat, Azizul juga yakin dengan acara pecut individu berdasarkan catatan masa yang direkodkan. Beralih ke bola sepak Liga Super 2020, 4 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan hanya 2 pasukan tuan rumah berjaya mengutip 3 mata penuh. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim, juara musim lalu Johor Darul Ta'zim JDT terpaksa bekerja keras sebelum menang 2-1 ke atas pendatang baru UiTM FC. Sementara Sabah berjaya memanfaat kelebihan beraksi di Stadium Likas apabila menundukkan Felda United 3-1. Pertemuan menarik melibatkan Selangor dan Perak pula berkesudahan seri 1-1. Sambil Kedah tidak bernasib baik tumpas 3-4 kepada Terengganu. Meskipun pertembungan JDT menentang UiTM FC bukanlah menjadi perlawanan tumpuan semalam, Stadium Sultan Ibrahim tetap dipenuhi lebih 24,000 penyokong. Membariskan sebilangan besar pemain yang menewaskan kelab Korea Selatan Suwon Blue Wings pada aksi Liga Juara-Juara Asia ACL, JDT tidak mengambil masa yang lama untuk menyikap gol pembukaan menerusi Diego Luis Santo pada minit ke-9.
Selesa dengan jaringan itu, juara Liga Super buat kali ke-6 berturut-turut itu bagaimanapun dikejutkan dengan gol penyamaan UiTM FC 10 minit kemudian melalui Victor Neronol. Kekal satu sama tamat separuh masa pertama, aksi selepas rehat terus mencemaskan JDT apabila sepakan deras Gustavo Dos Santos terkena pada palang minit ke-50. Sedar pelawat tidak menunjukkan rasa gentar, JDT kembali fokus dengan asakan berbahaya dan hasilnya perancang licik JDT Muhammad Nazmi Faiz Mansur muncul wira apabila menjaringkan gol kedua yang juga gol kemenangan Harimau Selatan minit ke-70. Jaringan itu bukan sahaja membantu JDT mencatat kemenangan kedua berturut-turut, malah meletakkan mereka di tangga kedua mengekori rapat pendahulu Liga Melaka United. UiTM FC masih kempunan meraih kemenangan selepas 2 perlawanan pula di tangga ke-11. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah ceria meraih kemenangan pertama dalam kancah Liga Super apabila cemerlang menewaskan Felda United 3-1. Skuad bimbingan Kurniawan Dwi Yulianto itu selesa mendahului 2-0 pada babak pertama menerusi tandukan Rodaljo Purnovic minit ke-17 dan Park Teshu minit ke-38. Bersambung babak kedua, Felda United merapatkan defisit gol melalui rembatan kaki kiri penyerang import Singapura Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal pada minit ke-73. Namun, pemain gantian Sabah Maxius Musa menjadikan kedudukan semasa 3-1 4 minit kemudian. Tiada lagi gol menyusul selepas itu, Sabah berjaya mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan kedua untuk berada di tangga ke-4, sementara Felda United berada di tangga ke-8 Liga. Stadium Nasional Bukit Jalil yang menjadi gelanggang alternatif buat Selangor semalam turut membuka peluang buat Perak mempersembahkan corak sebenar mereka. Perak yang muncul naik juara Piala FA musim lalu di stadium sama tidak berdepan masalah untuk mengucar-ngacirkan pertahanan Selangor. Dan hasilnya Muhammad Syaril Fikri Muhammad Fauzi berjaya meledak gol pembukaan The Bosgaurus minit ke-9. Serentak dengan jaringan itu, Selangor kembali mengatur asakan berbahaya ke kubu Perak. Percaturan itu membuahkan hasil apabila Efidayo Alugusa berjaya menanduk masuk gol penyamaan pada minit ke-31. Kedua-dua pasukan cuba mencari gol tambahan selepas babak kedua bersambung. Namun jentera serangan yang gagal menyudahkan peluang terhidang menyaksikan Selangor dan Perak berpuas hati berkongsi satu mata. Di Stadium Darul Aman Al-Usta, 4 gol yang dijaringkan penyerang import kelahiran Mauritania Dominic Da Silva berjaya membantu Terengganu mengatasi Kedah 4-3. Da Silva mencetak gol pertamanya pada minit kedua selepas menanduk bola dari sepakan sudut Litak. Bagaimanapun Kedah berjaya bangkit selepas itu menerusi 2 gol pantas yang menjaringkan Renan Alves minit ke-19 dan Kepa Sherman 2 minit kemudian untuk kedudukan semasa 2-1. Bersambung selepas rehat, Kedah menambah gol ketiga menerusi Kipri Terce yang bijak melepasi pertahanan pelawat pada minit ke-61. Namun kegembiraan tuan rumah tidak kekal lama apabila Da Silva kembali mencetak nama selaku penjaring 3 minit berselang. Ketika perlawanan hampir berkesudahan 3-2, Da Silva mencetuskan sensasi di Stadium Darul Aman apabila cemerlang meledak hat-trick pada minit ke-81. Disusuli gol kemenangan 2 minit selepas itu untuk keputusan penuh 4-3. Semestinya 4 jaringan yang dicetak Da Silva akan menghangatkan lagi debaran perlawanan ketiga Liga Super antara Terengganu dan Selangor di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gumbadak 11 Mac nanti. Sementara itu, dalam saingan Liga Premier, Pulau Pinang berjaya melonjak ke tangga teratas lepas mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Skuad kendalian Manzo Azwira Abdul Wahid itu cemerlang menudukkan Selangor 2-4-1. Sementara Kuala Lumpur dan Sarawak United naik ke kelompok 5 terbaik selepas merakam kemenangan pertama hasil kejayaan menewaskan lawan masing-masing. Kuala Lumpur menerima kunjungan Negeri Sembilan pada perlawanan kedua Liga Premier 2020. Terikat tanpa jaringan sepanjang babak pertama, tuan rumah akhirnya meledak gol pembukaan menerusi Franciscon pada minit ke-47. Minit ke-53, Kuala Lumpur terus menghukum pelawat kali ini melalui gol yang disumbangkan pemain berpengalaman Indra Putra Mahayudin. Negeri Sembilan bagaimanapun berjaya merapatkan kedudukan apabila Igor Luis menjaringkan gol pada minit ke-67. Namun Franciscon sekali lagi mencetak nama selaku penjaring dengan gol ketiga Kuala Lumpur pada minit-minit terakhir sekaligus membantu pasukannya mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas Negeri Sembilan. Sekian Buletin 1.30, mengakhirinya saksikan visual Taman Tema Winter Wonderland di Riyadh, Arab Saudi yang menarik ribuan pengunjung setiap hari. Saya Fatin Hamad Yusof, salam hormat dan Assalamualaikum.
Kita